Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zati Rashid dalam Liputan Sirius. Kerajaan British memperuntukkan dana sebanyak 6 bilion pound dalam bajet 2022 mereka untuk perkhidmatan kesihatan nasional bagi menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Menteri Kewangan Rishi Sunak turut dilaporkan akan mengumumkan peruntukan dana sebanyak 5 bilion pound bagi pelaksanaan projek berkaitan inovatif kesihatan. Tambahnya, ia merupakan pelaburan besar-besaran bagi memastikan kelengkapan dan sistem yang terbaik untuk membantu pesakit. Dalam pada itu, Sunak akan membentangkan bajet berkenaan pada Rabu ini dan pecahan perincian bajet berkenaan yang mana sebahagian daripadanya adalah dana kepada pesakit yang menunggu ujian diagnostik dan operasi bukan kecemasan. Pada masa sama, Sunak berdepan dengan pelbagai cabaran merangka bajet 2022 kerana pandemik COVID-19 dan langkah sekatan sehingga timbul ramalan yang kerajaan mungkin menaikkan cukai bagi menangani peningkatan pinjaman. Runtuhan salji pada ketinggian 6,100 meter di Gunung Chimborazo dekat Ecuador mengakibatkan 4 pendaki maut manakala seorang cedera. Perkhidmatan Keselamatan Tempatan berkata runtuhan itu menimpa berpuluh pendaki di gunung berapi tidak aktif dan merupakan yang tertinggi di Ecuador. Bagaimanapun, warga negara pendaki yang terkorban itu belum dapat disahkan ketika pasukan penyelamat terdiri daripada polis dan tentera terus melakukan operasi menyelamat ketika ini. Kerajaan Taliban Afghanistan hari ini melancarkan program mengatasi kelaparan dengan menawarkan gandum sebagai pertukaran bagi kerja yang dilakukan. Skim ini akan dilancarkan di bandar dan pekan utama Afghanistan yang dijangka berupaya menggaji kira-kira 40,000 lelaki hanya di Kabul. Perkara terbabit diberitahu jurucakap Taliban pada sidang media yang berlangsung di selatan ibu negara terbabit semalam. Ia dilihat sebagai langkah penting dalam memerangi masalah pengangguran, namun pekerja perlu bekerja keras. Afghanistan yang sememangnya dilanda kemiskinan, kemarau, gangguan bekalan elektrik dan kegagalan sistem ekonomi, kini bakal berdepan permulaan musim salji yang buruk. Skim makanan untuk kerja Taliban yang tidak akan membayar buruh menyasarkan mereka yang kini menganggur dan paling berisiko kebuluran ketika musim sejuk. Program 2 bulan ini akan menyaksikan 11,600 tan gandum diagihkan di ibu negara, selain kira-kira 55,000 tan lagi diagih di tempat lain di negara ini, termasuk Herat, Jalalabad, Kandahar, Mazar-i-Sharif dan Poli-i-Comri. Pekerjaan bagi buruh di Kabul ini termasuk menggali terusan air dan kawasan tadahan untuk salji di bukit bagi memerangi musim kemarau. Mujahid dan pegawai kanan lain termasuk Menteri Pertanian Abdul Rahman Rashid serta Datuk Bandar Kabul Hamdullah Nomani hadir melancarkan program terbabit. Mereka meraihkannya dengan memotong ribbon merah jambu dan menggali parit kecil pada majlis yang berlangsung di kawasan luar bandar Rishkor di ibu negara Kabul. Palestin mengutuk rancangan terbaru rejim Zionis yang mahu membina lebih banyak kediaman bagi orang Yahudi di tebing barat. Susulan itu, Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh menyeru masyarakat antarabangsa terutama Amerika Syarikat untuk bertindak terhadap rejim berkenaan kerana terus mencerobohi tanah Palestin untuk membina penempatan haram berkenaan. Kerajaan Palestin juga sedang menunggu jawapan pentadbiran Presiden AS Joe Biden yang sebelum ini menentang pembinaan penempatan Yahudi kerana ia dilihat menjadi penghalang kepada penyelesaian konflik di negara itu. Sementara itu, Jordan yang juga sekutu Zionis dalam sudut keselamatan turut mengutuk pengumuman ini dan menyelar ia sebagai penyelenggaraan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, menurut Menteri Luar Jordan Haitham Abu Al-Ful, pembinaan penempatan dan rampasan tanah Palestin ini secara umumnya adalah tidak sah. Tender bagi pembinaan 1,355 rumah untuk orang Yahudi di tebing barat dikeluarkan Kementerian Perumahan Israel sekaligus pertambahan 2,000 unit lagi di tebing barat. Kira-kira 475,000 orang Yahudi kini menduduki secara haram di tebing barat ketika ini selepas ditakluk rejim Israel pada 1967 walaupun tindakan ini bertentangan perundangan antarabangsa. Sekian dahulu liputan Sirius, teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.